اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Baridah, muka surat 6, baris yang keempat daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. 6. Percaya sekalian perkara, baik dan jahat, kesemuanya, kesemua sekalian perkara baik dan jahat daripada Allah, yakni terhasil jadi daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Daripada Allah, mana daripada perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah, dengan muafakat, dengan selaras iradahnya, iradah Allah, yakni ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah, ketentuan pada sedia kala, ketentuan azali, ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah yang qadim, yang azali, yang kita terjemah dengan sedia kala. Percaya, ini rukun iman yang keenam. Percaya, makna percaya adalah mengaku putuh di hati, itu percaya. Beriman, percaya dengan makna mengaku putuh di hati, itu dia panggil percaya. Maknanya percaya yang putuh, percaya yang jazam. Jadi kita nak mengaku putuh di hati, percaya yang putuh di hati. Perkara yang kita nak mengaku putuh, nak percaya tu terlebih dahulu kena faham molek dulu. Kena faham barulah timbul percaya. Kalau tak faham, macam mana kita nak menerima, nak mengaku putuh di hati kalau kita tidak faham? Kena faham dulu molek, barulah percaya mengaku putuh di hati. Walaupun faham molek tu, kita tak boleh nak menceritakan, tak syarat. Menceritakan tu, tinggi sikit lagi lah. Awak boleh cerita tu, tetapi setakat faham kemudian mengaku putuh di hati cukup dah. Dipanggil beriman dah tu. Yang mana kalaulah kita percaya mengaku putuh di hati akan satu-satu pegangan, di sini pegangan rukun iman yang keenam, yang mana kita faham molek dah. Walaupun kita tak boleh nak bercerita, lain kali apabila orang hura, maknanya tak ada masalah. Kita dengar tu, memang itulah hak kepercayaan saya, itulah hak mengaku putuh di hati sayanya. Tapi nak letak-letak, nak cerita-cerita, nak bagi-bagi tu tak pandai, tu tak ada masalah. Tetapi apabila dengar dalam bab pegangan, tiba-tiba kita mari tak nampak ni, pening ni, payah ni, susah ni. Jadi maknanya
Bukan kata percaya. Tak. Faham pun tidak. Faham pun tidak. Macam mana nak percaya, nak beriman? Maka tu timbul pening, susah, payah. Tetapi kalau kita faham molek dah rukun iman yang keenam dan kita mengaku putus di hati, walaupun tak pandai nak cerita, apabila orang hura rukun iman yang keenam, begitulah saya pegang. Begitulah hak saya faham dan begitulah hak saya pegang selama kening. Selama ni gitulah hak saya faham, begitulah hak saya pegang. Maknanya nak cerita, nak memahamkan orang, saya tak pandai, tak ada masalah tu. Cuma kita tu kena ada kefahaman yang kejap, kemahaman yang kemah. Jadi nak kena ambil tupu molek. Nak faham, kemudian nak percaya dengan bahawa mengaku putus di hati. Ni rukun iman yang keenam, yang mana di rukun iman yang keenam ni lah keluar bagai-bagai pegangan yang terpesong, yang salah, yang sesat. Terpesong hak paling beratnya, terpesong sampai tahap kufur ijma' ulama'. Ada terpesong yang khilaf ulama', sama ada kafir ataupun dosa besar. Ada terpesong ulama' tidak ada menghukumkan kafir, tapi ulama' menghukumkan dosa besar. Pegangan yang fasik, pegangan yang mubtadi'. Orang yang berpegang ni orang yang berdosa besar dan berpegang dengan akidah yang bid'ah, yang diada-adakan, yang direka-reka, yang tidak ada akidah ni pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bid'ah yang dalalah, bid'ah yang sesat, walaupun tidak dihukumkan kafir. Terpesong yang dihukumkan dosa besar. Dosa besar dalam bab pegangan lebih besar daripada dosa besar dalam bab syariat zahir, dosa besar dalam bab syariat hati. Dosa besar syariat zahirnya tak semayang, tidak puasa, berjudi, minum arak, berzina, itu dosa besar dalam bab syariat zahir. Dosa besar dalam bab syariat hati, riak, takabur, hasad, itu dosa besar dalam bab syariat hati. Dosa besar belaka tu. Tapi antara dosa besar akidah, dosa besar syariat zahir, dosa besar syariat hati, hak paling besar dosa besar adalah dosa besar dalam bab pegangan. Dosa besar dalam bab pegangan lebih besar daripada dosa besar dalam bab syariat zahir, syariat hati lagi. Kemudian dosa besar dalam bab pegangan ni, malaikat akan catat dosa besar tersebut selama mana berpegang dengan akidah yang dosa besar ni. Sebagai contoh, hak akidah yang dosa besar yang khilaf pada kafir. Sengapan kata bukan dosa besar saja, kafir atau kekal kata selama-lamanya. Contohnya, berpegang perkara jahat bukan datang daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menentukan perkara jahat yang berlaku. Allah hanya mengetahui seseorang memilih untuk melakukan perkara jahat, memilih sendiri-sendiri, yang tidak berkait dengan rukun iman yang keenam, tidak berkait dengan ketentuan Allah yang bersifatnya iradah. Allah hanya mengetahui seseorang akan memilih untuk melakukan perkara jahat. Ini akidah yang khilaf ulama, kafir ataupun dosa besar. Atas pandang dosa besar, selama mana berpegang dengan akidah ni, malaikat akan catat sebesar-besar dosa sepanjang masa malaikat catat. Dosa besar berjudi, malaikat catat masa saat dia berjudi. Berjudi bukan sepanjang masa, bukan begitu. Dia ada hari-hari dia, hari terima gaji ke contohnya, ada berjudi. Dosa besar minum arak, malaikat catat pada masa minum arak tu. Bukan orang minum arak tu pecah perut. Dosa besar berzina, malaikat akan catat pada masa berzina. Ada orang berzina 24 jam, matilah jawapan dia. Jadi malaikat catat dosa besar
berjudi, minarak, berzina pada masa melakukan dosa besar tu. Lepas dia berhenti tu, dia berhenti berjudi, dia berhenti minarak, dia berhenti berzina, berhentilah setakat tu dosa besar. Tapi dosa besar tu selagi tidak bertaubat, kekal sampai ke bila-bila. Bahkan timbul dosa lain pula, dosa kerana tidak bertaubat. Itu dosa lain lah pula, dosa kerana tidak bertaubat. Tapi hak dosa besar berjudi, minarak, berzina tak dicatat dah laginya. Tapi tidak diampunkan selagi tidak bertaubat. Sebab dosa besar ni wajib ijma' ulama' bertaubat. Tidak terhapus dosa besar dengan amal ibadat, walaupun amal ibadat tu solat, puasa sekalipun. Tak terhapus dosa besar dengan amal ibadat, walaupun amal ibadat wajib, umpama semayang, umpama puasa fardu sekalipun. Kalau amal ibadat sunnah tu tak boleh menghapuskan dosa besar. Amal ibadat semayang, puasa fardu pun tidak boleh mengkifaratkan dosa besar yang terlakukan. Yang mana dosa besar yang terlakukan, berjudi, minarak, berzina, wajib ijma' ulama' bertaubat. Tapi nak ceritanya, hak dosa tu setakat tu malaikat catat. Adapun dosa besar pegangan yang terpesong, contoh tadi berpegang perkara jahat, Allah tidak menentukan. Malaikat akan catat dosa besar. Dosa besar ni lebih besar daripada dosa besar berjudi, minarak, berzina lagi. Malaikat catat sepanjang masa. Bayangkan. Dalam keadaan malaikat catat dosa besar sepanjang masa, kita solat fardu, kita puasa fardu, kita mengerjakan haji hak fardu, tidak akan dicatatkan pahala. Kerana di saat yang sama kita derhaka kepada Allah. Derhaka yang paling besar, derhaka akidah. Walaupun sembahyang tu sah, tidak perlu qada. Walaupun puasa tu sah, tidak perlu qada. Walaupun pergi Mekah, sudah gugur kewajipan sekali sama hidup tu, tak payah pergi mula dah Mekah, tapi pahala tidak ada. Sebab saat kita solat, saat kita puasa, saat kita pergi Mekah, kita derhaka kepada Allah sebesar-besar kederhakaan dalam bab pegangan. Itu hak terpesong, hak dosa besar. Kalau terpesong tu kafir, ijma' ulama', hak tu solat kena qada balik, puasa kena qada balik, pergi Mekah tak ada lagi, walaupun beberapa kali kena pergi semula. Kalau pegangan tu pegangan yang kafir. Contohnya perkara berlaku secara semula jadi. Pisau memutuskan secara semula jadi, bukan Allah yang putuskan. Api menghanguskan secara semula jadi, ini pegangan. Adapun percakapan masa sebut dah mengelepah, itu bercakap hukum adat sahaja. Pisau tajam, mudah buat khija, mudah putus. Api kuat, sekejap aja habis, itu hanya percakapan asbab zahir. Tetapi kalau berpegang, pisau memutuskan secara semula jadi, api menghanguskan secara semula jadi, pegangan. Kemudian ada perkara yang berlaku secara turut sahaja. Allah menggerakkan tangan, kemudian cincin yang ada di tangan bergerak, bukan Allah yang gerakkan. Cincin bergerak kerana tumpang turut sekaligus, sekali arung dengan tangan yang Allah gerakkan. Pegangan ini kafir ijma' ulama'. Solat puasa kena qada kembali. Ini dalam bab terpesong persoalan pegangan. Terpesong sama ada kafir, terpesong sama ada khilaf ulama' kafir ataupun dosa besar. Yang tiga terpesong, yang ulama' menghukumkan dosa besar, tidak ada ulama' menghukumkan kafir. Contohnya terpesong Jabariyah. Ini insyaAllah kita akan cerita satu persatu kemudian. Sebaliknya, berpegang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Berpegang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Berpegang di akidah, bukan ada bacaan di mulut, bukan ada perbuatan dengan anggota zahir, tetapi kepercayaan hati kita, mengaku putus di hati kitanya akan pegangan ahli sunnah wal jamaah. Itulah sebesar-besar pahala, lebih besar daripada sembahyang fardu, lebih besar daripada puasa fardu, lebih besar daripada haji mabrur sekalipun. Inilah hak pahala yang paling besar, pahala akidah ahli sunnah wal jamaah. Ini nak cerita bab kedudukan akidah tauhid yang kita panggil usuluddin, tapak agama. Ini tapak agama. Pembicaraan rukun iman, pembicaraan akidah ni, ini adalah usuluddin, tapak agama.
Kalau tak ada usuluddin, tak ada tapak agama, tak ada agama. Walaupun sembahyang, puasa, pergi Mekah sekalipun, kalau tidak ada usuluddin, tidak ada tapak agama. Jadi pembicaraan bab akidah ni, kita kena ambil faham molek lah untuk pegangan masing-masing. Sebab orang tak tahu ni masing-masing pegangan, masing-masing kepercayaan hati. Mana kalaulah satu-satu kelas tu kita tak mampu untuk memahami, kita kena cari kelas lain. Satu-satu guru kita tidak mampu juga nak memahami apa yang guru tu ajar, kita kena cari guru lain. Ni tidak ada seorang pun yang terkecuali, tidak ada. Jikalau kita buat amal ibadah sebagai bekal akhirat. Tapi kalau kita nak amal ibadah pesel, buat gila. Pesel, nak semayang, kita jap budak semayang. Lepas tu tauhidnya macam mana, malah payah. Lepas tu semayang awak benda, semayang ada, semayang lah, tak apalah. Bukan dia nak bekal akhirat, dia nak semayang je. Kita mana nak bekal akhirat kena ada usuluddin. Semayang memang tiang agama. Kalau tapak agama, tapak tak ada, tiang nak duduk mana? Boleh terapung atau udara? Tapak kena molek lah, baru pacok dengan tiang. Tapi kalau nak ibadah adat, gitulah kadang-kadang. Kadang-kadang walaupun kelas tu kelas usuluddin, kelas tauhid, kelas akidah, yang tak ada ni satu jalan. Tak ada orang ni. Tambah belajar. Setakat mari jemaah maghrib, setakat mari jemaah isyak aja. Kita hok mari kuliah duha ni memang kita pisah mari. Kalau contoh kuliah maghrib. Kuliah maghrib ni orang yang pergi ngajar wak nyibuk. Orang pergi ngajar tu wak nyibuk. Orang mari maghrib tu nak mai jemaah. Isyak nak mai jemaah. Hok tukang ngajar tu mari duk sibuk masa tu. Jadi malah nak dengar penimpala payah bab akidah kita orang tu, malah bas tu nak mayang je. Pakai balik. Isyak dia mari pula. Sebab apa? Orang ngajar tu nyibuk ke dia. Bosan dengar. Hak kita duha ni lain, ni pisah mari. Kadang-kadang beratnya orang perempuan lah. Sebab perempuan tidak dituntut berjemaah. Perempuan tidak dituntut berjemaah. Berjemaah maghrib pun perempuan tidak dituntut. Berjemaah isyak pun perempuan tidak dituntut. Cuma kalau perempuan tu tua-tua dah tak ada urusan, tidak dilarang. Tapi tidak dituntut. Melainkan kalau duduk rumah seorang, anak tak ada nak jemaah dengan dia, cucu tak ada nak jemaah dengan dia, barulah mari. Itu pun mazhab Syafi'i tu. Tapi kalau di rumah ada dah anak seorang je anak, ada cucu seorang je cucu, berjemaah dengan dia, tak payah mari masjid surah ni. Tidak dituntut perempuan mari jemaah di masjid surah ni. Tapi pisah juga mari. Tapi belajar fardu ain tak terkecuali. Perempuan tua ke, perempuan muda ke, ada urusan ke, tak ada urusan ke, sibuk ke, tak sibuk ke, sampai peringkat suami benar ke, tak benar ke, wajib kena mari belajar. Tapi hak wajib itu ditambah lagi balik. Hak berjemaah yang tidak dituntut, dia buat sibuk-sibuk je mari. Bayangkan. Bukan kata berjemaah 5 waktu, hak sembahyang waktu tidak dituntut. Sama juga dengan berjemaah tarawih pun tidak dituntut. Tapi kalau berjemaah tarawih, orang perempuan kalau jenis pakai tabir kena alih. Kalau ni boleh alih tayar je dah, dia alih tayar sama alih. Ni alih tabir. Sebab apa? Ramai orang perempuan nak mai jemaah tarawih. Tapi masuk kuliah maghrib, hak ngaji fardhu mari ke tak? Tak. Ni panggil apa? Adat. Ni bukan hukum. Adat. Itu macam mana? Belajar maghrib tu fardu ain. Tarawih fardu ain ke? Belajar lepas maghrib duk congok je, sandar belah-belah tidur, tak ada orang marah. Tapi main tarawih sunat. Lepas isyak kena bangun duduk, tapi rajin tu terkadang adat jua, bukan ibadah. Ibadah nak bekal akhirat, kena ada usuluddin ni, kena ada ilmu molek. Ilmu tauhid fardu ain kena kemah, ilmu fiqh tasawuf fardu ain kena kemah. Barulah orang panggil buat ibadat sebagai bekal akhirat, terutama sekali usuluddin ni. Ni ambil tupuan molek lah. Mana masih sebut tadi
tak boleh nak ikut juga kelas ni, kok mana kena cari kelas lain. Jangan kata malah biar. Malah susah orang akidah ni, kita nak beramal saja. Nak beramal je, tu bukan beramal je tu, beramal saja. Kita nak beramal je orang tua ni. Malah payah buat tauhid pening. Tu bukan nak beramal je, beramal saja je. Tak ada jadi bekal akhirat kalau tidak ada akidah. Bahkan malaikat catat sebesar-besar dosa setiap saat kalau berpegang dengan akidah yang dosa besar. Kalau berpegang akidah yang kafir, habis ceritalah tu. Jadi nak berpegang kena faham molek. Dan kitab kita ni cukup comel dah ni. Percaya sekalian perkara. Sekalian perkara. Tidak terkecuali walaupun sebesar zarah. Saya akan ulang-ulang sebut zarah. Bukan zaharah. Zarah ni satu benda yang kecil yang tidak boleh dibahagi dua. Bukan gitu. Sekarang istilah baru dipanggil atom. Itu istilah baru. Tidak terkecuali walaupun sebesar atom. Walaupun sebesar kuman. Walaupun sebesar seremuk sekalipun. Sebesar habuk sekalipun. Tidak terkecuali. Semua sekalian perkara. Dibadalkan, diterangkan lagi. Baik dan jahat. Ini dipanggil badal. Nak taudih, nak menerangkan. Kalau sebut kata sekian perkara, dah sebut dah baik dan jahatnya. Dah sekian perkara, baik jahat lah. Dah sekian perkara, dah terang, nak jelas lagi ni. Nak biar nampak lagi sekian perkara ni, baik dan jahat. Pegangan kita. Baik dan jahat. Ini rukun iman pegangan. Percakapan yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada kelemahan saya sendiri. Itu adab percakapan. Ini cerita bab akidah. Kepercayaan, rukun iman yang keenam. Kesemuanya, Allah, mari pula. Kesemuanya. Kalau duk tanya lagi, perkara ni hak Tuhan juga ke? Ada ke orang tanya. Dia tanya tu, Ustaz, hak mari di hati ni hak Tuhan juga. Aku tak tanya dah. Sebab apa? Sekalian perkara. Kesemuanya. Tak sedut tanyalah. Daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada pertanyaan dah. Hak ni mana ni? Hak ni mana ni? Hak ni mana ni? Tak sedut tanyalah. Kesemuanya. Kesemuanya. Sebagian dalam hadis Nabi bersabda tu, wabil qadari kulli. Dan dengan ketentuan dan perbuatan Allah kulli, sekaliannya. Kulli, ditakkidkan dengan kulli. Wabil qadari kulli, Nabi kata. Dan engkau beriman dengan ketentuan dan perbuatan Allah sekaliannya. Daripada Allah, yakni daripada perbuatan Allah, pekerjaan Allah yang bersifat dengan kudrah. Daripada perbuatan Allah, pekerjaan Allah yang bersifat negara. Kesemuanya Allah yang lakukan. Kesemuanya Allah yang kerjakan. Allah Ta'ala khaliqu kulli syai'. Allah Ta'ala khaliqu kulli syai'. Yang menjadikan kesemua perkara. Zalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'. Allah khalik yang menjadikan kulli syai', semua perkara, sekalian perkara. Allah khaliqu kulli syai'. Kemudian Allah khalik, Allah lakukan semua perkara ni dengan muafakat iradahnya, dengan berbetulan ataupun selaras dengan iradahnya, dengan kehendaknya, dengan ketentuannya, ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila ni? Pada sedia kala yang kita panggil ketentuan azali. Kehendak Allah, ketentuan Allah, keputusan Allah, hak azali, hak sedia kala. Allah yang menjadikan, Allah khalik. Kemudian Allah jadikan, jadi gitu je, tanpa ada kehendak Allah, tanpa ada ketentuan Allah, tanpa ada susunan Allah.
Allah jadi je. Allah khaliqu kulli syai' je. Tak. Tuhan kata ni yakhluqu ma yasha. Yakhluqu ma yasha. Menjadi oleh Allah Ta'ala akan perkara yang ia kehendak pada azal. Ni. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ala lahul khalqu wal amru. Wa rabbuka, dan bermula Tuhan engkau ya Muhammad, yakhluqu, menjadikan, ma yasha, akan perkara ia kehendak, wa yakhtar, akan perkara yang ia pilih. Ni muwafaqah dengan iradah Allah pada sedia kala. Dua sini. Yang pertama, Allah menjadikan segala-gala perkara. Yang kedua, Allah jadikan, Allah kerjakan, Allah buat selaras dengan apa yang Allah Ta'ala tentukan, Allah Ta'ala kehendak pada azal. Allah Ta'ala yang bersifat dengan iradah. Tambah satu laginya, apa yang Tuhan kehendak pada azal, apa yang Tuhan tentukan pada azal, selaras dengan apa yang Tuhan mengetahui. Ni 3 perkara ni. Yang pertama, daripada perbuatan Allah. Semua yang berlaku ni adalah daripada perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Apa yang Tuhan buat ni muwafaqah iradahnya, selaras dengan ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah. Kemudian apa yang Tuhan kehendak, apa yang Tuhan tentukan, selaras dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah susunan sifat 20, kudrah, iradah, ilmu. Kudrah, iradah, ilmu. Sebab apa dimulakan dengan kudrah sifat yang ke-8? Tapi sebelum masuk kudrah sifat yang ke-8, sifat yang ke-6, wahdaniyah, keesaan. Yang mana sifat 20 ni asasnya adalah wahdaniyah, keesaan. Asasnya adalah wahdaniyah, keesaan. Ilmu yang kita duk belajar dia panggil ilmu tauhid. Ilmu nak mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wahdaniyah, keesaan pecah pula pada 3, keesaan pada zat, keesaan pada sifat, dan keesaan pada perbuatan. Apa makna keesaan pada perbuatan? Semua yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk tak bekah sama sekali. Ini dia panggil keesaan pada perbuatan. Tidak ada perbuatan yang lain yang bukan. Dan tidak ada perbuatan Allah yang bekerjasama dengan perbuatan makhluk. Allah dengan keesaan lah yang menjadikan segala-gala perkara keesaan pada perbuatan. Ini asas kepada kita mengaji bab akidah, adalah wahdaniyah, keesaan. Lepas kita faham dah keesaan pada perbuatan, sifat yang ke-6, pindah sifat yang ke-7, kudrah. Kudrah ni sambung asal ni lah. Keesaan pada perbuatan. Mari mana perbuatan Allah ni? Perbuatan Allah, Allah Ta'ala menjadikan segala-gala perkara Allah Ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Cerita bab sifat kudrah. Kemudian Tuhan buat Tuhan mengada ni, buat dengan tidak ada ketetapan, buat dengan tidak ada susunan, buat dengan tidak ada ketentuan. Apa yang Tuhan buat selaras dengan apa yang Tuhan tentukan pada azal. Tuhan yang bersifat dengan iradah, dia pun pindah sifat yang ke-8, sifat iradah. Kemudian Tuhan menetap, memutus ni, Tuhan menetap dengan rambang, dengan jahil gitu je, dengan gamuk-gamuk gitu je. Tuhan menentukan, Tuhan menetapkan, Tuhan memutuskan selaras dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Pindah sifat yang ke-9, sifat ilmu. Kita nak kemah di rukun yang ke-6 ni, kita kena kemah di kudrah, iradah, dan ilmu. Kalau tak kemah 3 sifat ni, tak nak pergi. Apabila ketentuan Allah selaras dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, ilmu Allah, Allah mengetahui segala-gala pada azal. Kan gitu pegangan kita.
Allah mengetahui segala-gala pada azal sedia kala. Ke ada Allah baru tahu kemudian? Kan macam kita kan? Ada tahu lama dah. Ada hak baru tahu. Kan kita gitu kan? Hak lama dah kita kata, oh tu zaman kirung dah kita tahunya. Kita kata gitu. Tu hak lama. Oh tu sedia kala dah kita tahunya. Sedia kala bukan qadim hak zati tu bukan. Sedia kala makna lama dah kita tahu. Ada benda yang kita baru tahu. Sebelum tahu dipanggil jahil. Ada tak Allah mengetahui yang baru? Tidak ada. Allah mengetahui segala-gala perkara pada azal sedia kala. Jadi apabila Allah mengetahui segala-gala pada azal sedia kala, Allah menentu juga sedia segala-gala perkara pada azal. Sebab selaras antara ketentuan iradah Allah dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Apabila ilmu mengetahui segala-gala perkara pada azal, maka iradah pun menetapkan segala-gala perkara. Bila iradah menentu pada azal, sebab mengetahui pun pada azal. Tapi nak napaknya mengetahui disusuli dengan menentu. Tapi mengetahui pun qadim, menentu pun qadim. Tapi kalau hak kita lah. Hak kita ni mengetahui dulu. Nah, barulah kita buat keputusan. Dan barulah kita buat. Kan kita? Kalau kita susung, kita mengetahui dulu molek satu-satu perkara, kita pun buat keputusan, buat ketetapan, buat rancangan. Tu kita. Kalau kita tak tahu, tak berani lagi kita nak letak nak apa ni. Jadi antara mengetahui dengan letak dengan mutuh ni, mesti kita mengetahui dulu. Lepas letak mutuh baru kita buat. Adapun mengetahui Allah sedia kala. Letak mutuh netu Allah pun sedia kala. Yang kita panggil apa? Kita panggil ketentuan azali. Kan kita dah cakap sama. Hak berlaku tu ketentuan Allah pada azal. Tuhan letak dah pada azal. Itu panggil ketentuan azali. Jadi antara mengetahui dengan menentu, tak boleh hubung dulu ke diang lah. Sebab sama-sama qadim, sama-sama azali. Cuma nak winapau. Daripada mengetahui Allah menentu. Nak winapau. Tapi kalau kita memang sungguh. Kalau kita mengetahui, baru disusuli dengan letak mutuh. Rancang apa-apa itu kalau kita. Jadi apabila Allah mengetahui sedia kala, maka menentu pun sedia kala. Allah Ta'ala mengetahui segala-gala. Jadi kalau ketentuan Allah selaras dengan ilmu Allah, Allah menentukan segala-gala, maka nak timbul kok mana pula ketentuan yang tergantung, ketentuan yang berubah. Ni. Ini saya ambil kasar dulu. InsyaAllah nanti saya akan ambil satu-satu pembicaraan. Tapi nampak satu-satu perkara dulu. Mula-mula tajuk ni. Sekarang kita mati dah di akidah. Allah menentukan segala-gala perkara pada azal. Selaras dengan apa yang Tuhan mengetahui pada azal. Jadi kalau Allah telah menentukan segala-gala perkara azal, kok mana nak timbul pula ketentuan yang tergantung? Tergantung kok mana Allah telah menentukan segala-gala perkara pada azal. Nak timbul tergantung kok mana? Tergantung ni macam kita. Kita ada perkara yang mana kita tahu jelas, kita buat keputusan muktamad. Ada perkara ni kita kena tengok dulu kemudian. Maka kita apa panggil apa? Tawakuf, apa panggil apa? Mana antara dua perkara ni bincang mesyuarat, kita pun ambil keputusannya, kita tangguh dulu. Bukan panggil tangguh, gantung lah mana tangguh. Jadi antara dua keputusan hak mana sebenarnya, itulah kita tengok dulu. Tapi hak ni hak muktamad dah, kita buat hak muktamad dulu. Hak muktamad ni kita buat dulu. Lepas tu hak yang tergantung ni kita tengok dulu kemudian. Kita bincang balik kemudian. Bukan dia gitu. Ada keputusan yang muktamad, yang putus dah. Ada keputusan yang kita macam gantung lah, antara dua keputusan, antara dua pilihan, antara dua rancangan. Lepas tu macam mana ni, plan A ke plan B, tu kita tengok dulu kemudian macam mana kita bincang. Sebab apa timbul gitu? Sebab ilmu kita terhad.
Allah menentu sedia kala, Allah menentu segala-gala pada sedia kala, tidak ada tergantung. Satu. Yang kedua, di mana pula berubah ketentuan Allah? Kalau berubah ketentuan Allah, di mana duduk sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala? Di mana duduk sifat ilmu Allah? Kita hak putusan tergantunglah. Hak kita mutuh muktamad dah. Orang nasihat dah kita begitu dah muktamad putusan kita. Muktamad tak muktamad pun kemudian tak jadi khija, kita pun kena ubah balik hak keputusan muktamad kita. Yang orang nasihat dah kita kata dah muktamad dah, tak usah duk cadang-cadang muktamad dah. Muktamad ni berlaku juga kemudian hak muktamad tadi kita kena ubah kembali. Kenapa jadi seumpama tu? Dan muktamad dah kenapa ubah kembali? Sebab ilmu kita tu, pengetahuan kita terhad jahil. Jadi kalau ketentuan Allah berubah, di mana letak ilmu Allah Subhanahu wa taala? Ya. Maka berubah ketentuan Allah adalah perkara yang mustahil sama sekali. Bila perkara yang mustahil, jangan pula ditambah terpesong laginya. Allah kuasa nak ubah. Allah kuasa nak ubah, Allah ubah gilah ketentuan dia. Hak dia, kepada dia nak ubah pun. Allah kuasa. Allah nak ubah, Allah ubah lah. Sekarang ni berubah ketentuan Allah ni perkara harus ke perkara mustahil? Berubah ketentuan Allah, di mana letak sifat ilmu Allah? Itu perkara mustahil. Berubah ketentuan perkara yang mustahil. Kekuasaan Allah sama sekali tidak berkait dengan perkara mustahil. Ni kadang-kadang bawakan seumpama ni bertambah lagi mengelirukan orang. Dia kata Allah kuasa kan, Allah nak ubah, Allah ubah pergi hak dia sendiri. Kau pandai dia mungkin dia kuasa. Ni masalah ni. Jadi dia tak boleh nak faham hak tiga sifat tu dulu. Qudrah, iradah, ilmu. Pembicaraan rukun iman kanan, qudrah, iradah, ilmu. Lepas tu macam mana pula dengan ketentuan yang tergantung? Itu catatan malaikah di Lauh Mahfuz. Itu cerita kemudian waktu. Yang kita duk bicara ni, Nuh di iradah ilmu Allah yang qadim, yang hanya Allah mengetahui. Ini kita cerita hak qadim ni, ketentuan Allah pada azal, hak qadim. Mengetahui Allah pada azal, hak qadim. Dua-dua ni hanya Allah yang mengetahui. Malaikat pun tak tahu hak dua perkara ni. Ada pun catatan malaikah di Lauh Mahfuz. Qadim ke? Saya pernah mengajar, saya pernah dengar dalam TV ataupun dalam radio. Catatan malaikah yang qadim. Catatan malaikah di Lauh Mahfuz yang qadim. Lauh Mahfuz ni qadim ke? Malaikat tukang catat ni qadim ke? Kolam alat pencatat tu qadim ke? Lauh Mahfuz dijadikan kemudian makhluk Allah baharu. Malaikat tukang catat pun baharu. Dicatat malaikat. Allah Ta'ala perintah malaikat catat sampai kiamat. Di ilmu Allah hak tu selama-lamanya. Di Lauh Mahfuz sampai kiamat. Di catatan malaikat ni lah ada Allah Ta'ala perintah catat dalam keadaan mubram, putus. Ada yang Allah Ta'ala perintah, Allah perintah ni bukan pandai-pandai malaikat. Ada yang Ta'ala perintah malaikat catat dalam keadaan mu'allaq, tergantung. Kalau hubung silaturahim umurnya akan ditambah. Contoh ni di situ ada tergantung. Hubung silaturahim umurnya kalau dia tidak hubung silaturahim umurnya 60. Kalau dihubung silaturahim umur dia 61. Ini buat contoh ni. Ini benda gaib. Catatan malaikat di Lauh Mahfuz tu gaib. Buat contoh. Tapi antara umur 60 dengan hubung silaturahim umurnya jadi 61, antara dua ni mana yang akan berlaku selaras dengan ilmu Allah yang mubram? Tidak akan berlaku yang lain. Hanya tergantung di catatan malaikat saja. Malaikat pun tak tahu antara 60
dengan 61 ni, hak mana hak sebenarnya? Hak di ilmu Allah yang memberang. Malaikat pun tak tahu. Sampai masa dihubung satu rahim, umurnya 61. Hubung satu rahim itulah ketentuan Allah pada azal. Nama 61 itulah ketentuan Allah pada azal yang mubram. Ini hanya Allah yang mengetahui. Mana pada hakikinya tidak ada yang tergantung. Hanya tergantung di catatan malaikat di Lauh Mahfuz sahaja. Nah tu. Ada. Berdoa. Kalau tidak berdoa, tak ada bahagian. Kalau berdoa, ada bahagian. Berdoa pula cukup syarat. Makan halal, pakai halal. Berdoa di masa yang mustajab, di tempat yang mustajab. Maka diperkenankan. Apabila dia berdoa dengan cukup syarat, diperkenankan. Itulah ketentuan Allah pada azal. Sebab apa? Sebab dia berdoa bukan Allah menentukan. Dia cukup syarat, makan halal bukan Allah menentukan. Dia pakai halal bukan Allah yang menentukan. Dia pergi berdoa di waktu mustajab bukan Allah yang tentukan. Dia berdoa di tempat mustajab bukan Allah yang tentukan. Betul? Allah nak ubah apa lagi? Hak azali tu. Keingat macam mana? Sampai masa nak tengok dulu. Dia ni hubung satu rahim ke tak? Oh, hubung satu rahim Uya mau lebih sikit Gitu. Nak tengok dulu dia ni berdoa ke tak? Nak tengok dulu. Doa cukup syarat. Cukup syarat. Nak beri ada orang pernah tanya seumpama tu. Orang bawa orang juga ni. Orang mengajar orang juga. Kalau gini kan ustaz. Tuan tengoklah dulu tengok. Dia jenis balah dengan orang ke? Dia jenis hubung satu rahim ke? Kalau dia jenis balah dengan orang, Tuhan padang hak ada je lah. Nak tambah hak dia lagi. Hak umur ada tu padang habis orang dah dia balahnya. Jadi kalau Allah tengok dia tu baik dengan orang, hubung tu Allah berilah umur panjang. Allah nak tengok dulu. Di mana ketentuan Allah pada azal? Di mana ilmu Allah pada azal? Jauh lagi. Ini nak cerita bab ketentuan yang tergantung, kena ambil faham molek. Ini kadang-kadang dicampur antara ketentuan azali, catatan malaikat di Lauh Mahfuz. Ketentuan azali, catatan malaikat di Lauh Mahfuz. Oh ni kalau letak molek, azali hanya Allah yang mengetahui. Catatan malaikat di Lauh Mahfuz ni baharu. Oh ni malaikat yang catat, malaikat yang jaga, malaikat tahu ni. Ni sampai peringkat ajar ketentuan yang tergantung yang mu'allak. Mubram putus, mu'allak tergantung. Saya pernah dengar orang yang sama dari dia Aikim, tapi di masa yang lain-lain. Maknanya kalau kata tersalah tu tak mungkin lah. Sebab di selok lain-lain, masa lain-lain. Ketentuan yang mubram, ketentuan yang putus. Ketentuan yang mu'allak, ketentuan yang tergantung. Mubram mu'allak pun tak boleh nak beza. Mubram tergantung. Mu'allak putus. Mu'allak ta'liq. Tahu ta'liq? Kan orang akad nikah tu kan, dia ada lafaz ta'liq. Apa ta'liq? Putus ke gantung? Gantung. Jikalau begini report kepada qadi dia jatuh satu tolak. Abang apa tu? Ta'liq. Apa makna ta'liq? Gantung. Kan gitu? Mu'allak tu tergantung, mubram tu putus. Tiba-tiba mubram tergantung, mu'allak putus. Boleh ajar seumpama tu. Nama barang pun tak kenal. Hak tergantung ni pula balah mana contohnya? Contohnya hak tergantung ni, hak mubram ni macam mana contoh yang putus ni gini. Dia minta supaya dipanjangkan umur. Tapi minta tu last minute dah. 40 hari lagi nak mati. Baru minta, ya Allah panjangkan umur. Tuhan tak nak panjang dah lah sebab last minute minta. Kalau minta awal-awal, ya Allah panjangkanlah umurku ya Allah, Tuhan akan beri. Tapi 40 hari dah nak mati baru minta. Ada Allah tak nak ubah dah lah sebab dia minta lewat sangat. Ni dah ikim aja jangan main. Jadi macam kita jugalah.
Kita nak minta kerja, kita minta dengan orang hok berkenaan, hok boleh rekomend. Allah mu mai royak lewat sangat. Kalau mu beritahu awal-awal, aku boleh tolong tu. Dah mai beritahu nak minta kerja ni. Beritahu dengan orang hok boleh tolong. Tapi dah beritahu last minute nak tolong dengan kawan tu. Cuba beritahu awal-awal. Dia boleh tolong. Kudrah iradah ilmu ni kena faham boleh. Ni ma'rifatullah, nak kenal Tuhan yang bersifat dengan kudrah, nak kenal Tuhan yang bersifat dengan iradah, nak kenal Tuhan yang bersifat dengan ilmu. Kalau tiga sifat ni tak lulu, tak ada kenal Tuhan lah jawapan dia. Nak kenal Tuhan yang bersifat dengan kudrah, yang menjadikan segala-galanya. Nak mengenal Tuhan yang bersifat dengan iradah, yang menentukan segala-galanya. Nak mengenal Allah yang bersifat dengan ilmu, yang mengetahui segala-galanya. Kalau Allah mengetahui segala-galanya, nak gantung-gantung kok mana lagi? Nak ubah-ubah kok mana lagi? Jadi dimulakan dengan kudrah. Sebab apa? Sebab zahir di kita ni, hak berlaku di kita zahir. Ni semua perkara berlaku di kita ni hak zahir. Sebab tu dimulakan dengan hak kudrah ibras. Ibras ni mana kudrah yang akan menyatakan apa yang pada azal. Dia hak azali, ketentuan azali. Kita cerita semula hak Lauh Mahfuz. Kemudian catatan di budak umur 4 bulan dalam perut ibu selepas ditiupkan roh. Hak wayuk marubika bi arba'i kalimat tu pula tu. Nah, diperintah tulis 4 perkara tu. Hak umur budak 4 bulan dalam perut ibu tu. Hak tu selaras dengan hak Lauh Mahfuz. Kalau Lauh Mahfuz mubram, malaikat akan catat di budak pun mubram. Kalau di Lauh Mahfuz muallaq, malaikat akan catat di budak pun mu'allaq. Sebab malaikat hanya mengetahui hak di Lauh Mahfuz. Di ilmu Allah yang mubram, yang putudah hanya Allah yang mengetahui. Jadi ketentuan azali hanya Allah yang mengetahui. Malaikat pun tak tahu. Tapi sampai masa Allah buat sekarang, maka tahulah apa ketentuan Allah pada azal. Contoh, kita nak buat contoh apa yang Tuhan buat sekarang, tak tercontoh lah. Sebab sekian perkara perbuatan Allah. Nak contoh apa lagi? Ustaz mari satu contoh. Sekian perkara yang Tuhan buat, satu contoh. Tak payah contoh dah. Tak tercontoh dah. Faham tak ni? Nak contoh apa lagi? Semua yang berlaku ni Tuhan buat. Contohnya, apa contoh laginya? Dah tanya dah, apa contoh? Tidak tercontoh. Nak tanya pula, dah tu Tuhan buat juga ke? Tuhan sudut tanya dah. Dah ni Tuhan buat juga, Tuhan sudut tanya. Sekalian perkara. Sebesar zarah pun tiada terkecuali. Tak tanya dah. Nak buat contoh pun tak boleh buat contoh dah. Cerita ambil contoh kasar lah. Kita duduk sini sekarang. Duduk di masjid Bukit Payung ni. Maka tak nyatalah bagi kitanya Allah menentukan pada azal. Ketentuan azali Allah je tahu. Tapi dah Tuhan buat kita sekarang duduk sini, tahulah kitanya ketentuan azali Allah letak kita duduk sini. Baru kita tahu. Tak? Tapi ketentuan tu asalnya nyata mari daripada Allah buat. Allah nyata mari daripada Allah buat. Allah buat kita duduk sini. Nyatalah ketentuan azalinya kita duduk sini. Dimulakan dengan apa yang Tuhan buat. Tuhan buat selaras dengan tentuan azali. Hak Tuhan menentu pada azal selaras dengan sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala. Qudrah, iradah, ilmu. Jadi di rukun iman ke-6 ni dua. Yang pertama, kita mulakan hak ketentuan. Yang kedua, perbuatan Allah. Kita ni mulakan dengan perbuatan Allah. Sebab zahirnya Allah buat. Apa yang Allah buat selaras dengan apa Allah menentu. Tapi kalau kita nak cerita, kita cerita Allah menentu dulu. Sebab menentu dengan buat, menentulah dulunya, buatnya kemudian, bukan gitu. Tapi kita ni mulakan dengan perbuatan Allah, dengan muafakat iradah. Dimulakan dengan Tuhan buat. Sama juga dengan mula dengan kudrah, baru disuli dengan iradah. Cerita Tuhan buat dululah kudrah, lepas tu cerita Tuhan menentu iradah. Tapi kalau kita nak pergi pada rukun iman ke-6, kita akan mulakan ketentuan azali dengan perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Dua ni. Satu,
Pegangan kitanya, Allah telah menentukan segala-gala perkara pada azal. Satu pegangan. Sampai masa sebagaimana yang Allah telah tentukan. Allah yang melakukan, Allah yang menjadikan, Allah yang buat segala-gala perkara. Bagi pada perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Dia kira gitulah. Mana orang kata pelang, mula-mula pelang, yang kedua pelaksanaan. Macam kita pelang dulu, lepas tu buat. Jadi kita cerita pelang dulu. Mana pelang? Ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah pada azal. Sampai masa berlaku, Allah yang bersifat kudrah yang menjadikan segala-gala perkara. Ni dua pegangan yang ada terpesongnya masing-masing. Ada terpesong dalam bab ketentuan, ada terpesong dalam pembicaraan perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Hak terpesong dalam bab ketentuan azali, terpesong lain. Terpesong dalam bab perbuatan Allah yang bersifat kudrah tu terpesong yang lain. Jadi itu dua pegangan. Allah menentukan segala-gala perkara pada azal. Yang keduanya sampai masa berlaku sebagaimana yang Allah Ta'ala tentukan pada azal. Berlaku perkara itu adalah perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Segala-gala perkara. Ikhtiar usaha kita sebut dalam minggu lepas cara kasar, kita ahli sunnah jemaah wajib berpegang. Kita ada pilihan dan perbuatan, tapi pilihan dan perbuatan masuk di bawah sekalian perkara kesemuanya. Mana pilihan dan perbuatan kita pun adalah ketentuan Allah dan juga perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada lagi. Ketentuan pilihan kita mutlak, perbuatan kita mutlak bebas, tidak berkait dengan ketentuan Allah dan perbuatan Allah. Tak adalah ke semua perkara Tuhan menentukan. Ke mana? Allah menentukan suku, kita memilih suku, kita berlawan dengan Allah. Ke mana? Sebab itulah sebelum nak pergi pada ikhtiar dan usaha, pegangan ahli sunnah wal jemaah, nak jaga jangan jadi jabariyah, nak jaga jangan jadi qadariyah. Tajuk rukun iman kenal ni jadi akidah dulu ni, biar kemas dulu ni. Kalau dak kemas sini, dia berhantam kok lain pula. Sekalian perkara ketentuan Allah, kesemuanya ketentuan Allah. Tiba-tiba pilihan kita mutlak, bukan ketentuan Allah. Perbuatan kita mutlak, bukan ketentuan Allah. Dak okey rukun iman apa panggil? Rosak situ tu. Jadi walaupun kita ahli sunnah jemaah wajib berpegang ada pilihan dan perbuatan, pilihan dan perbuatan tetap duduk di bawah tajuk rukun iman yang keenam, sekalian perkara baik dan jahat kesemuanya daripada Allah. Sama ada pilihan kita pilihan buat benda baik, datang dari Allah. Sama ada pilihan kita nak buat benda jahat, datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Pilihan dan perbuatan kita tetap duduk di bawah ketentuan dan perbuatan Allah. Jadi kita balik kepada ketentuan Allah satu, perbuatan Allah satu, dua pegangan. Kita nak pergi kepada panggilan dia. Satu, ketentuan Allah pada azal. Satu, perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Kita biasa panggil ketentuan Allah pada azal ni qadar ataupun qada. Perbuatan Allah sekarang ni qadar ataupun qada. Sekarang jelas dua pegangan. Satu, Allah menentukan pada azal. Satu, Allah melakukan segala-gala perkara. Dua pegangan. Nak letak nama pula ni. Ketentuan Allah pada azal ni nama qadar ke nama qada? Perbuatan Allah sekarang ni nama qadar ke nama qada? Nak letak nama. Nak letak nama. Nama ada dua tu. Pegangan ada dua. Ketentuan Allah pada azal satu. Perbuatan Allah satu, dua pegangan. Nama ada dua juga. Satu nama qadar, satu nama qada. Hak mana qadar, hak mana qada? Nama mustahak juga ni. Tukar nama kucalana. Nama-nama ni pula ni. Ketentuan Allah pada azal satu. Perbuatan Allah yang bersifat dan kudrah satu. Dua pegangan. Sekarang nak letak nama dulu untuk minggu ni. InsyaAllah kita baca kitab selagi. Kita ambil dalam ni dekat sejang dah. Kita pindah kitab satu lagi.
Sejam padang lah ni. Cuma sebelum tu nak tahu dulu, nak letak nama. Ketentuan Allah pada azal, qadar ke qada? Qada. Lepas tu perbuatan Allah sekarang? Qadar. Jadi maknanya qada qadar lah. Dan kita antara dua nama tu kita akan sebut pelang dulu. Kalau kata pelang tu ketentuan tu qada, pelaksanaan tu qadar, kita akan sebut berimam dengan qada dan qadar. Lalu kata pelang tu qadar, pelaksanaan tu qada, kita akan sebut berimam dengan qadar dan qada. Tak? Sebut tadi kan satu pelang, satu pelaksanaan. Pelang ketentuan pada azal, pelaksanaan perbuatan Allah yang bersifat qudrah. Kita akan sebut pelang dulu lah. Sekarang ni pelang ni qadar ke, pelang ni qada? Pelang qada. Jadi pelaksanaan qadar. Tak pula. Pelang qadar. Pelaksanaan qada. Kena akak tangan ni. Bilang mana ramai. Hak mana ni? Jadi qada qadar ke qadar qada? Pandai kita mulakan dengan pelang. Jadi sekarang ni qada qadar. Kalau ketentuan tu qada, pelaksanaan tu qadar, ataupun qadar qada. Qadar ketentuan, qada pelaksanaan. Qada dan qadar. Qada dulu. Qadar pelaksanaan. Dia pelaksanaan ni qadar, bukan qada. Gini. Saya dengar dalam TV ke apa. Ni contoh lain. Qada hajat. Qada hajat. Qada lah tu, qada lah. Qada hajat ada. Qada hajat ni pelaksanaan pelang ke tengah buat? Buat gapo duk mikir, duk qada hajat. Qada hajat. Ni nak duduk mikir nak pergi buang kedok tu main qada hajat. Ke tengah cakung main qada hajat? Hak tengah duk cakung main qada hajat ke? Hak tengah duk mikir nak rancang tu qada hajat? Masa duk cakung qada hajat, qada tu buat. Ngene. Saya dengar dalam TV tu dia kata, kalau kata ketentuan tu qada, salah. Sebab qada adalah buat. Qada adalah buat. Ketentuan tu qadar, qada buat. Sebab qada hajat contoh tengah buat, dia kata. Dia ada dua jalanan. Satu jalanan Imam Maturidi, satu jalanan Imam Asy'ari. Kita ahli sunnah wal jamaah dalam bab pegangan Imam Maturidi, Imam Asy'ari. Adapun Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali tu ahli sunnah wal jamaah dalam bab fiqh. Imam Ghazali, Imam Syekh Junaid Al-Baghdadi, Imam Abdul Hasan Asy-Syazili tu ahli sunnah wal jamaah dalam bab tasawuf. Ahli sunnah wal jamaah dalam bab tauhid adalah Imam Abdul Mansur Al-Maturidi dan Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Jadi Imam Abdul Mansur Al-Maturidi qadar ketentuan azali, qada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Imam Asy'ari ketentuan azali, qada perbuatan Allah qadar. Betul belaka? Tapi TV tu kata salah kalau kata qada tu ketentuan. Salah apa itu jalanan Imam Asy'ari? Kebanyakan ulama memilih jalanan Imam Asy'ari. Qada ketentuan azali, qadar perbuatan Allah yang bersifat qudrah. Itu jalanan Imam Asy'ari. Itu kebanyakan ulama. Cuma di kalangan ahli lughah, di kalangan ahli bahasa Arab, dia lebih bersetuju dengan jalanan Imam Maturidi. Qadar ketentuan azali, qada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebanyakan ulama memilih jalanan
Imam Asy'ari. Qada ketentuan azali, qadar perbuatan Allah. Kebanyakan kitab gitu. Tapi kebanyakan ulama lughah, ulama bahasa Arab, dia lebih jueng dengan qadar ketentuan azali, qada perbuatan Allah. Dan insya-Allah saya akan bawa jalanan Imam Maturidi. Lebih selesa nak sebut ketentuan azali qadar, perbuatan Allah qada. Itu jalanan Imam Maturidi. Insya-Allah kita akan sambung dengan jalanan Imam Maturidi. Qadar ketentuan azali, qada perbuatan Allah yang bersifat kudrah. Tapi kalau jalanan Imam Asy'ari, qada ketentuan azali, qadar perbuatan Allah yang bersifat kudrah. Sebab saya pernah tengok satu buku sekolah rendah Islam, juz 1, juz 2 qadar dan qada. Juz 3, juz 4, juz 5 qada dan qadar. Oh, tukar. Yang tukang ngajar pula kata, saya pun tak tahu hak mana sebenarnya qadar qada ke qada qadar. Ada satu ustaz dia ngajar kalau mendengar. Dia kata saya gitu mula-mula tu keliru. Sebab ada buku qadar qada, ada buku qada qadar. Hak mana sebenarnya ni? Tapi dia kata nasib baik pelajar dia tak tanya. Dah. Tingkatan lain qadar qada, tingkatan lain qada qadar. Betul belaka ni sebuah Asy'ari Maturidi. Tapi kita kena faham hak mana yang kita nak buat ketentuan. Kita buat qadar qada, itu Maturidi. Hak mana kita nak buat ketentuan? Qada, pelaksanaan qada, itu Asy'ari. Ni ada qadar qada. Insya-Allah saya ambil jalanan qadar ketentuan azali, qada perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Jalanan Imam Maturidi. Jadi insya-Allah minggu depan kita sambung lagi di rukun iman yang ke-6. Percaya sekalian perkara baik dan jahat kesemuanya daripada Allah, yakni daripada perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Qada jalanan Imam Maturidi dengan muafakat, dengan berbetulan selaras iradahnya ketentuan Allah pada sedia kala. Ini qadar pada jalanan Imam Maturidi. Wallahu a'lam.